Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. So hari ini kita akan sambung topik kita yang kedua dalam bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik. So subtopik kita pada hari ini adalah makmal sains anda. Hari ini kita akan pelajari bagaimana untuk mengenal pasti dan menyatakan fungsi-fungsi radas di dalam makmal, mengenal pasti dan menyatakan simbol bahan berbahaya di dalam makmal dan mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Mula-mula kita akan mengenal pasti radas makmal dan fungsi-fungsinya. Okey, radas makmal yang pertama adalah tabung uji. Okey, apa fungsi dia? Ini rupa tabung uji yang berada di sini. Ini yang kecil ya. Tabung uji, tabung yang kecil. Ini adalah tabung uji. Fungsinya ialah mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Sebab saiz dia kecil kan? Tengok perbandingan antara jari ini dengan tabung uji. Radas yang kedua adalah tabung didih. Okey, ini tabung didih sedikit besar daripada tabung uji tadi. Dan fungsinya adalah memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Seterusnya, kita ada radas bika. Ini rupanya kelalang kon dan kelalang dasar bulat. Ya. Mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Kalau macam tadi, tabung didih atau tabung uji dalam kuantiti yang kecil. Kalau bika ni boleh isi hingga 1000 ml, 500 ml. Boleh isi dalam kuantiti yang besar. Seterusnya, silinder penyukat. Ini rupa silinder penyukat. Okey, apa fungsinya? Menyukat isi padu cecair. So, macam-macam saiz ada. Ada yang saiz kecil, ada yang saiz besar, ada yang plastik, ada yang kaca. Okey, ini digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Kalau kita buat eksperimen, kita tak boleh main agak-agak je. Kita kena betul-betul isi padu cecair yang kita gunakan mesti betul-betul tepat. Seterusnya adalah burette. Okey, fungsinya menyukat isi padu cair dengan tepat. Okey, ini rupa burette. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada paip di situ untuk mengawal berapa banyak cecair yang keluar daripada burette ni tadi. Kalau dalam bika, kita boleh sukat juga. Tapi skala dia besar. Jadi burette ni, kalau kita lihat dekat sini, skala dia kecil-kecil. Jadi, kita boleh tengok dengan jelas berapa isi padu cecair yang kita gunakan. Seterusnya adalah pipette. Okey, pipette ini rupanya pipette ya. Dan fungsinya menyukat isi padu cair yang tetap. Kalau pipette ni dia tak ada skala macam burette tadi. Okey, dia hanya ada satu skala saja berapa banyak cecair dalam ni. Contoh pipette ni 25 ml. Jadi kita isi cecair hingga ke skala yang ada di pipette itu dan itulah jumlah dia 25. Kita tak boleh kira nak 15 lah. Tak boleh dalam pipette ni. Seterusnya adalah tungku kaki 3. Fungsinya menyokong radas semasa pemanasan. Ini rupa tungku kaki 3. So, kalau kita nak panaskan bika, takkan kita nak pegang bika tu, betul? Jadi, kita akan letakkan bika di atas tungku kaki 3 ini. Okey, semasa kita panaskan radas kita ataupun bika kita di atas tungku kaki 3, kita mesti ada pelapik. Pelapiknya nama kasar dawai. Fungsinya membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Ini rupanya. Dan ini cara meletakkan di atas tungku kaki 3. Radas seterusnya adalah apa ini? Ini adalah corong turas. Fungsinya ialah menuras atau menapis pepejal yang tidak larut dalam campuran. Cara gunakannya seperti di atas ini. Okey, kalau kita nak masukkan cecair dalam tabung uji, mesti guna corong turas. Tak boleh tuang begitu saja. Seterusnya adalah balang gas. Untuk mengumpul gas. Namanya balang gas kan? So, fungsinya untuk mengumpul gas. Ini rupa balang gas.
Dan ini cara menggunakannya. Okey. Nampak tak? Cikgu tepi sikit. Itu cara menggunakannya. Baiklah. Seterusnya, kita bergerak ke radas seterusnya iaitu kaki retort untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Cuba bayangkan, kita nak panaskan tabung didih atau kita nak panaskan kelalangkun atau nak pegang kelalangkun. Macam mana kita nak pegang semasa pemanasan? Takkan pegang guna tangan kita. Melecurlah tangan kita, betul tak? Jadi itulah fungsinya kaki retort di sini. Untuk memegang kelalangkun di sini supaya sebarang bentuk pemanasan tak adalah kita pegang pakai tangan kita. Kita letak kat kaki retort sini, bawah ni kita letak tungku kaki 3. Okey. Selain daripada radas-radas yang biasa kita jumpa dalam makmal, ada beberapa tambahan daripada dalam buku teks awak. Kita ada rak tabung uji untuk memegang tabung uji. Kalau kita kena buat eksperimen yang menguji contoh, kita nak uji pelbagai jenis cecair. Kita guna banyak tabung uji kan, tak kita nak pegang semua kat tangan kita. So kita letak dalam rak tabung uji. Seterusnya spatula. Dia macam sudu rupa dia. Untuk memindahkan kuantiti bahan yang sedikit. Contoh, kalau kita nak ambil garam atau serbuk di dalam botol, dalam makmal, kita tak boleh pakai tangan. Tak boleh pakai sudu. Kita pakai spatula. Seterusnya adalah mangkuk pijak. Mengisi bahan-bahan yang dipanaskan dengan kuat. Kecil je. Ada besar ini saja. Mangkuk pijak ni. Kecil je saiznya. Penundu Bunsen. Membekalkan api bagi pemanasan. Ini rupa penundu Bunsen. Penundu Bunsen ni, kalau kita nak panaskan, kita letakkan dia di bawah tungku kaki 3 tadi. Kita letakkan tungku kaki 3 di atasnya, kasar dawai, dan di atas sekali adalah radas atau bahan yang ingin kita panaskan. Okey murid-murid, sekarang kita dah mempelajari semua radas-radas makmal yang boleh cikgu kata basic untuk kita tahu bila kita berada dalam makmal sains. Okey, sekarang ini kita akan teruskan kepada simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Okey, sebab apa murid-murid? Sebab kebanyakan bahan kimia yang digunakan dalam makmal sains ni berbahaya. Kita guna asid, kita guna alkali. Okey, jadi dekat botol-botol bahan-bahan tadi, dia akan letakkan simbol-simbol amaran. Okey, jadi kita kena perhatikan simbol amaran yang ada pada botol bahan kimia dengan teliti sebelum menggunakannya untuk mengelakkan kemalangan. Okey, contoh kita ada, kita tengok contoh seterusnya ni. Contoh ini adalah botol asid. Kalau kita tanggalkan label ni, kita tahu tak ada asid dalam tu? Kita tak tahu bukan? Jadi berbahaya untuk kita bila kita gunakan. Sebab asid ni mengakis. Mengakis tu maksudnya apa? Bila kena pada tangan kita, boleh menyebabkan tangan kita melecur ataupun melepuh. Okey, bahaya. Itu asid. Kalau asid yang pekat, lagilah melecur tangan kita. Okey. So, simbol-simbol yang berada pada botol-botol bahan kimia ni sebenarnya lain-lain simbol ni, dia memberikan pelbagai jenis amaran. Okey, apa simbol-simbol dan apa amaran-amarannya? Kita teruskan kepada simbol-simbol amaran. Okey, murid-murid boleh tengok di sini untuk bahan merengsa. Simbol dia X. Bahan merengsa. Apa itu bahan merengsa? Bahan yang boleh menghasilkan wap atau wasap yang dapat membedilkan mata, hidung dan tekak. Jadi kita kena elakkan daripada menghidu wap atau wasap ini. Contohnya kloroform atau amonia. Kloroform ni mesti semua orang tahu sebenarnya. Kalau kita tengok dalam video-video penculikan, dia letak satu cecair pada sapu tangan, dia tutup mulut mangsa dia, betul tak? Dan mangsa dia pengsan, betul? Itu adalah kloroform. Okey, seterusnya kita tengok di sini bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Contohnya uranium dan plutonium. Di mana kita biasa lihat bahan radioaktif punya simbol amaran ni? Ya, biasa kita lihat di bilik X-ray di hospital, bukan? Itu adalah bahan radioaktif. Radioaktif mengeluarkan sinaran radioaktif.
Yang ketiga, bahan mengakis. Ini macam asid yang cikgu bagi tahu tadi. Jangan sentuh bahan ini kerana ia akan melecurkan kulit. Kalau kena kita nak buat apa? Kita kena cuci dengan air yang banyak. Contoh di sini adalah asid dan alkali pekat. Keempat adalah bahan beracun. Bahan ini beracun dan toksik, nampak tak? Gambar tengkorak ini. Jadi jangan makan, jangan minum, jangan bau atau merasa bahan ini. Berbahaya, beracun. Contoh merkuri dan klorin. Yang kelima adalah bahan mudah meletup. Gunakan bahan ini dengan cermat. Contohnya gas hidrogen dan gas butana. Simbol ini ada di tong gas yang mak kita guna untuk masak tu. Ada dekat situ. Cuba tengok. Ada dekat sini. Bahan mudah meletup. Yang keenam adalah bahan mudah terbakar, mudah menguap dan terbakar. Jauhkan bahan ini dari sumber api. Okey, dan guna bahan dengan cermat. Contoh di sini, alkohol dan petrol. So, bahan mudah terbakar ni ada di stesen minyak lambangnya. Okey. So, kalau pergi tengok. Sebab tu dekat stesen minyak, kita tak boleh isap rokok ke, nyalakan api ke. Kerana petrol, bahan yang mudah terbakar. Okey murid-murid, sekarang kita dah belajar mengenai simbol amaran dalam yang perlu kita tahu dalam makmal. Sekarang ni kita akan teruskan kepada peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Seperti yang kita tahu, makmal ni adalah tempat yang berbahaya. Okey, banyak bahan-bahan kimia, banyak radas-radas sains yang terdapat dalam makmal. Jadi ada beberapa peraturan yang perlu kita patuhi semasa kita berada di dalam makmal. Okey, jangan masuk makmal tanpa kebenaran, jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru, baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Okey, biasanya sebelum kita mulakan eksperimen, cikgu akan terangkan prosedur-prosedur eksperimen. Okey, jadi baca dan faham betul-betul supaya kita dapat menjalankan eksperimen dengan selamat dan cepat dan hasil kita dapat pun betul. Okey, keempat, gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Dilarang makan, minum dan bermain-main dalam makmal. Ni no, tak membuat, okey. Seterusnya, dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Tak boleh bawa balik tabung uji untuk kenangan. Tak boleh. Seterusnya, kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan jika dialihkan. Kita buat eksperimen, kita keluarkan tabung uji, kita keluarkan bikar. Kita kena simpan balik ke tempat asal, di mana yang kita ambil. Okey. Tengok peraturan seterusnya. Pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Kalau kita gunakan mancis ataupun kita eksperimen yang melibatkan pembakaran, pastikan sumber api dipadamkan. Kita nak buang mancis ke dalam tong sampah, pastikan mancis tak ada api dah. Okey. Yang terakhir, cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Sebab bila kita buat eksperimen, kadang-kadang kita guna bahan kimia. Jadi kita kena pastikan tangan kita bersih. Okey murid-murid, ini adalah langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Bila kita panaskan tabung uji atau tabung didih, jangan halakan tabung didih ni kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Kalau dia meletup, bahaya kan? So ini jangan buat. Bila kita nak panaskan bahan kimia, kita kena pakai cermin pelindung mata, goggle ni. Supaya kita mengelakkan kalau ada sebarang bahan yang meruap ataupun letupan-letupan kecil ke apa, tak kena muka kita. Okey, jangan jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar di sebarang sumber api. Especially bila kita buat eksperimen yang menggunakan alkohol. Okey, bahaya. So, kena hati-hati. Yang keempat, jangan bau. Jangan rasa bahan kimia kecuali dimedahkan oleh guru. Cikgu takkan suruh awak rasa asid punya. So jangan rasa. Kalau berlaku kemalangan, awak jangan panik. Okey, kena bertenang dan tengok situasi di bawah ini. Kalau ada kebakaran, apa kita mesti lakukan? Kita matikan suis elektrik dahulu dan beritahu guru. Jangan lari keluar makmal. Kena beritahu cikgu dulu. Okay, yang kedua, kalau ada bahan kimia tertumpah, pun perlu laporkan pada guru dan pastikan tak kena tangan kamu.
Okey, contoh bahan kimia yang berbahaya, contohnya merkuri. Kalau ada termometer yang pecah ataupun kebocoran merkuri, jangan pegang. Okey, bagi tahu cikgu terus. Okey, yang ketiga, kalau ada bahan kimia ni cikgu dah cakap tadi, kalau ada bahan kimia terkena mulut ke, termasuk dalam mulut ke, termasuk dalam mata ke, pastikan bilas dengan air banyak dan beritahu cikgu. Okey murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang ini cikgu nak beri tugasan untuk hari ini. Okey, tugasan yang pertama, dengar penerangan cikgu. Kamu dah dengar, terima kasih dan tahniah kepada kamu. Yang kedua ialah melengkapkan latihan. Cikgu akan bagi latihan dalam grup. Okey, latihan tu kamu perlu tulis, salin ke dalam buku latihan dan jawab. Okey, kemudian kamu ambil gambar latihan kamu. Selalu kita upload dalam grup kan? Kali ni tak mau. Okey, cikgu akan ke sini sikit. Kita upload gambar latihan dalam Google Form ni. Okey, dalam Google Form. Cikgu akan bagi link. Okey, kamu tekan link tu, isi nama kelas dan uploadkan gambar latihan kamu ke dalam Google Form dan submit. Okey, itu sahaja. Jadi kalau kamu hantar, cikgu tahu. Kamu boleh screenshot gambar yang kamu dah hantar tu kepada cikgu. Kepada dalam grup lah. Okey, faham ni semua? Okey, kalau ada perkara yang tak faham, boleh PM cikgu, boleh tanya cikgu. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, nama saya Cikgu Syarmi. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.